Saya nak tanya tentang hak masyarakat umum dalam partisipasi membuat perundangan dalam negara ni. Baru-baru ni Parlimen meluluskan, tak silap saya, 8 bil. Mungkin dalam Parlimen tu ada 20 orang saja atau 50 orang. Yang akan efek lebih kurang 30 juta manusia dalam negara ni. Tapi jadi, adakah mengikut Islam itu mengikut keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat? Sebab kebanyakan undang-undang, fatwa atau apa-apa rules and regulation ditentukan oleh sekumpulan kecil ahli politik, golongan elit dan intelektual dan imam. Jadi ini juga berkait rapat dengan soalan saudara Nicole tadi tentang LGBT. Perbezaan dia dengan apa yang dicakap dengan Dr. Mujahid tadi. Dr. Mujahid mempunyai hak dan kuasa untuk meluluskan undang-undang. Contohnya undang-undang meluluskan atau menolak LGBT, tapi masyarakat umum tidak mempunyai suara itu. Dan dalam proses ini kebanyakan orang diketepikan dan excluded dalam perbincangan dan proses ni. Kita cuma mengambil bahagian 5 tahun 6 tahun sekali, tapi bukan menentukan undang-undang, tapi memilih wakil-wakil. Itu perbezaan yang sangat besar. Jadi saya nak tanya, adakah itu keadilan dan kesetaraan dalam Islam? Terus ya. Sila saudara sebelah kiri. Assalamualaikum. Nama diberi Mukris. Yang berbahagia para panelis. Yang pertamanya berhubung dengan bagaimana kita mendefinisikan keadilan dan kesetaraan. Tadi saya percaya ada ahli panel yang menyentuh berhubung dengan penilaian atau pemerhatian keadilan dari sudut penguasa, orang yang berkuasa, dan juga termasuknya beberapa perkara yang kita jelas di dalam pemerintahan kerajaan Iran sekarang, dan juga bagaimana anda justify sokongan Hezbollah kepada Syria, kerajaan Syria yang dengan jelasnya menyerang ataupun menindas umat Islam di situ. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuzulul Qadar bin Abdullah. Saya dari UIA, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada panelis-panelis atas pembentangan yang baik. Saya tertarik dengan beberapa soalan yang dilontarkan kepada panelis-panelis kita. Antaranya LGBT dan juga soalan yang baru dilontarkan, dawabit di dalam Quran yang mencanggahi atau tidak sama dengan dawabit keadilan. Maka saya sebagai orang yang berasal dari negara jiran yang agak influence dengan ideologi secularism, saya amat runsing dengan beberapa pendapat yang mengatakan ada beberapa dawabit dalam Quran yang boleh tidak sama atau bercanggah dengan dawabit keadilan. Sebab pertanyaannya, siapa yang meletakkan keadilan? Kalau kita betul-betul untuk tengok apa yang dipropagate oleh Western sebagai contoh, LGBT adalah right saya untuk hidup, bukan ke right untuk rakyat Palestin untuk hidup. Tetapi kenapa bila kita untuk LGBT kita di frontliners, kita untuk menegakkan hak untuk LGBT hidup, tetapi di manakah kita untuk menegakkan hak-hak rakyat orang Palestin? Dan juga apabila ada hak-hak kewanitaan, sebagai contoh perempuan di Saudi tidak dibenarkan untuk memandu kereta, kita amat marah, kita amat sedih dengan negara Saudi. Tapi apabila beberapa negara westerners yang tidak membenarkan perempuan untuk menggunakan hijab, di manakah kita? Kenapa kita hanya bersikap selektif pada beberapa hak yang kita rasa dibanggakan oleh westerners atau dibanggakan oleh secularism, sedangkan ada beberapa hak lain yang ditindas oleh secularism itu sendiri tetapi kita diam. Jadi soalan saya kepada panelis yang berhormat, saya kena pilih siapa? Boleh, Dr. Muhammad Razak pun boleh. Apakah peranan kerajaan atau apakah peranan kita dalam menghadapi hak-hak minoriti yang sebenarnya kita
memang agak sukar untuk menerimanya. Adakah kita harus berkeras seperti mana beberapa puak yang berkeras terhadap kumpulan Syiah, atau haruskah kita berdialog dengan orang, selepas gagalnya dialog itu baru kita ambil tindakan yang legal? Syukran, wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada ahli panel dan segala sidang dewan. Jadi saya ingin memberikan sedikit komentar berkenaan dengan LGBT tadi. Menurut pembacaan saya, LGBT berasal daripada perjuangan Machiavelli. Beliau menyebut dalam The Prince bahawa negara mempunyai hak, mempunyai sebab-sebab sendiri untuk berjuang yang digelar sebagai raison d'être. Dan saya percaya kebebasan memilih jantina ini berasal daripada sekularisme, dan sekularisme berasal daripada pendapat Machiavelli tadi. Tapi kita perlu sedar bahawa sebagai seorang manusia bukan hanya ada keadilan untuk kita mengamalkan apa yang kita percaya, tetapi keadilan untuk kita bermasyarakat. Manusia adalah seperti yang dikatakan oleh Plato, zoon politikon, yaitu kita tidak boleh hidup tanpa bersosial. Jadi kita perlu mengambil kira kepentingan masyarakat dan tidak mengambil kira kepentingan sendiri. Dan hidup sebagai satu masyarakat yang demokratik, kita harus sebagai masyarakat yang demokratik dan matang, kita harus menerima bahawa apabila masyarakat itu menolak LGBT, maka tidak ada cara lain untuk kita hidup melainkan untuk bersama dalam golongan tadi. Dan soalannya berujung gini. Okey, saya percaya bahawa agama adalah hak setiap manusia. Tetapi dalam Islam, adakah hak bagi seorang Muslim yang sudah tidak beriman untuk menukar agamanya? Dan jika ada, di mana? Sekian, terima kasih. Di soalan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Adila Abdul Rahim dari Pusat Persediaan Pelajar UiTM. Saya berminat dengan cerita yang diberitahu oleh Dr. Faizal Tehrani sebentar tadi. Maka soalan saya ialah, berdasar apa yang dapat saya simpulkan daripada cerita doktor, seolah-olah mazhab Syiah ini tiada rigiditi. Dan saya, walaupun saya percaya bahawa dalam Islam secara general kita meraihkan pemikiran dan kita meraihkan pandangan dan akal fikiran manusia untuk melakukan sesuatu dan sebagainya. Tetapi adakah pada pandangan doktor tiada rigiditi dan keterbukaan yang terlampau terbuka ini, ia merupakan sesuatu yang baik dan perlu kita implementasikan? Basically itulah soalan saya. Kalau betul kan kalau saya tersilap, sebab dan sebenarnya saya agak berminat dengan kajian yang dilakukan oleh Dr. Faizal Tehrani, kerana kita melihat Syiah dari perspektif yang lain yang saya kira perlu lebih diketengahkan tanpa prejudis dalam kalangan masyarakat Malaysia. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Jadi saya ingin memaklum kepada ahli panel, kita juga agak terhad, jadi harap dapat menjawab dengan tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Tampaknya sebelum saya menjawab soalan-soalan yang ada, saya ingin memberitahu saudara Nicole, LGBT bukan musuh saya. Musuh pada mereka jadi pejuang keadilan sosial adalah golongan mutrafun, itu golongan yang melampau, golongan yang bermewah-mewahan. Yang saya kaitkan tadi ketidakadilan dengan terminologi zuhur. Baik, tadi saudara Mukhris ada bertanya tentang beberapa aspek politik antarabangsa. Malangnya saya bukan duta Iran, maka saya tidak dapat mewakili Iran untuk menjawab soalan tentang dasar-dasar beliau. Saya mengkaji beberapa aspek tentang masyarakat Syiah di alam Melayu sebagai tugas saya seorang pengkaji penyelidik di UKM, dan mungkin hubungan mereka dengan Iran. Walaupun bagaimanapun, saya boleh mengatakan, mungkin juga dapat menjawab soalan saudari tadi sedikit sebanyak, ialah di dalam mazhab Syiah Imamiyah ini, ia satu mazhab yang sangat sepantas bergerak. Apa yang saya lihat, dari segi falsafahnya ada isyraqiyah, muta'aliyah, ditinggalkan satu bentuk
jalur fikiran berubah kepada jalur fikiran yang lain. Ada usuli. Kebanyakan kita tidak mengetahui Syiah Imamiyah sendiri terbahagi kepada beberapa. Ada 3, bahawa ada Syiah Usuli. Usuli ini mereka yang ada marja'. Yang paling terkenal Ayatullah Ali Khamenei, Ayatullah Sistani yang ada di Iran dan ada di Iraq. Jadi ini marja' mereka, semacam yang mengeluarkan ijtihad sentiasa. Mereka yang usuli ini sangat bergantung kepada marja' dan sukar untuk kita menggugat mereka, melainkan mereka kerana mereka mempunyai kepatuhan kepada marja'. Ini kerana mereka mempunyai konsep taklid. Dan juga ada Syiah yang dinamakan Syiah Ahbari yang tidak merujuk kepada mana marja', iaitu selepas kegaiban Imam 12, Imam Mahdi, mereka merasakan bahawa mereka mempunyai hak untuk menentukan jalan hidup mereka. Ini golongan Ahbari ini yang pukul badan keluar darah di Iraq tu, kemudian disabitkan kepada semua orang Syiah. Kemudian ada Islam Syaihi, Syiah Syaihi yang kurang sangat, banyak di Pakistan. Ada penyanyi nasyid yang terkenal Syiah Syaihi, saya tidak akan sebut nama. Jadi bukan di Malaysia, di luar, dia tak boleh cari dalam Malaysia. Jadi Syiah Syaihi ini sangat hampir dengan tarikat dalam Islam. Jadi sentiasa ada pergerakan. Sebelum datangnya Imam Khomeini, tiada wilayatul faqih. Selepas datangnya Imam Khomeini, ada wilayatul faqih. Dan sekarang masih ada percanggahan, ada perdebatan tentang wilayatul faqih. Dan tidak mustahil satu masa nanti wilayatul faqih mungkin juga collapse, runtuh, dan digantikan dengan idea-idea yang lain, kerana ia sentiasa berkembang. Jadi percanggahan itu sentiasa berlaku, kerana Imam Khomeini sendiri menegaskan bahawa revolusi bukan matlamat, tapi hanyalah proses. Jadi dalam waktu yang sangat terhad untuk saya menjawab soalan-soalan yang sangat besar ini adalah sukar. Adapun tentang Syria, sebenarnya ini satu lagi soalan yang sangat menarik. Saya dalam satu hal saya agak bersama dengan Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, itu Presiden PAS. Biar saya bacakan kenyataan daripada blog beliau, Syria di Persimpangan Jalan. Entah mengapa saya bawa ke sini. Mungkin kerana saya menjagakan soalan ini akan dikemukakan sebagai wakil Iran barangkali. 23 Februari 2012, PAS bersama dengan parti Islam di seluruh dunia mengutuk segala kekejaman yang berlaku di Syria terhadap rakyatnya. PAS dan Gerakan Islam bersetuju supaya kerajaan Syria menghentikan kekejaman terhadap rakyat. Kami juga bersetuju supaya Syria didesak dan dipaksa membuat perubahan kepada demokrasi yang sebenar. Namun kami tidak bersetuju jika perubahan yang berlaku kerana hendak menyelamatkan negara haram Israel dan masuk ke dalam agenda Israel dan sekutunya. Tujuannya bukan menyelamatkan Syria, tetapi lebih daripada itu untuk menekan, melemah dan menghapuskan Hamas, Jihad Islami daripada Sunni dan Hizbullah serta Iran daripada Syiah. Dalam tulisan Ustaz Hadi yang sangat panjang, beliau mempertahankan mazhab Syiah, mengejutkan saya sebenarnya, dan juga memujuk supaya pembaca-pembacanya mengerti bahawa isu di Syria sebenarnya adalah isu yang lebih daripada itu. Dalam pertemuan saya dengan George Galloway yang datang untuk merasmikan Festival Film Palestin beberapa bulan yang lalu, kata George Galloway, semua kebangkitan di negara Arab di Timur Tengah adalah kebangkitan rakyat, dengan exception Syria, kerana ada tangan Qatar dan Saudi, iaitu di belakangnya ada tangan Amerika dan Israel. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Sikit saja kerana idola kita ini Dr. Mujahid, kita bagi ruang banyak sikit kat dia. Cuma ada beberapa perkara saja tentang persoalan hak ini. Dalam kefahaman saya, ada hak yang dari perspektif keagamaan, ada hak yang bersifat syar'i kita panggil, iaitu hak yang memang diizinkan oleh agama. Hak untuk kita mendapatkan peluang pekerjaan, hak untuk kita mendapat bantuan kebajikan, itu hak syar'i yang diberikan pada setiap manusia itu. Kemudian ada hak yang tidak syar'i, yang tidak boleh diizinkan kepada seseorang Muslim terutamanya. Hak untuk misalnya contoh yang biasa kita hak untuk meminum minuman keras di tempat awam, itu tidak diizinkan. Hak yang lain yang
bersifat yang kita sebut tadi LGBT itu pun salah satu daripada hak-hak yang tidak berada dalam konteks pandangan syariah, dan agama mempunyai peruntukannya untuk memastikan bahawa perkara ini tidak berlaku pada seseorang yang menganut agama Islam. Jadi hal-hal ini adalah menjadi satu kewajipan bagi pemerintah Muslim untuk memastikan bahawa hal-hal yang sedemikian tidak boleh diamalkan. Dalam berkenaan dengan persoalan, mungkin Dr. Mujahid boleh tambah lagi, iaitu berhubung dengan memindah bertukar agama. Ini satu isu yang sedang mendapat perbahasan yang meluas dalam dunia Islam hari ini. Dari segi prinsip kita sedia tahu, kita selalu merujuk pada ayat Al-Quran, tidak ada paksaan dalam beragama. Cuma bila ia ingin diterjemahkan dalam konteks masyarakat, maka pemerintah Muslim mempunyai hak untuk mengetahui sebab apa seseorang itu ingin menukar agamanya. Jadi tuntutan untuk mengetahui, hak untuk mengetahui itu diberikan kerana kedapatan dalam sejarah perkembangan individu tersebut barangkali faktor-faktor yang kita panggil faktor-faktor sejarah atau faktor-faktor sosial atau faktor ekonomi atau faktor kejahilan dan tertentu yang boleh dilihat dalam yang menyebabkan seseorang itu memilih untuk membuat tindakan sedemikian. Dan saya dapati dalam kes-kes ini di dalam pihak mahkamah syariah sudah pun membuat peruntukan-peruntukan tertentu, dan ada beberapa kes di Pulau Pinang saya lihat mahkamah mengizinkan perpindahan agama itu sekiranya asas-asas kepada tindakan itu diterima dari sudut syarak atau sudut pemikiran agama kita. Berkenaan dengan isu hak minoriti ini, saya berpendapat iaitu apa juga isu yang kita ingin mohon daripada masyarakat atau daripada pemerintah, kita diberi ruang dalam konteks keadilan, konsep keadilan Islam ini untuk menyatakan tuntutan-tuntutan yang kita ingin nyatakan. Jadi ini yang disebutkan oleh, kalau saya boleh melihat Dr. Mujahid tadi, kita tidak dalam konteks dalam suasana kerangka keadilan Islam ini, ruang untuk sesiapa sahaja ingin menyatakan atau memohon hak-haknya itu harus didengar dan diberi perhatian oleh pemerintah atau oleh penguasa semasa, dan tidak harus ada sesuatu yang menghalang mereka daripada berpeluang menyatakan hal-hal yang sedemikian. Cuma di peringkat pemerintah Muslim juga mempunyai itu yang disebut oleh saudara tadi, iaitu mempunyai kepentingan yang tersendiri yang disebut dalam istilah keagamaan kita sebagai menjaga kemaslahatan bersama itu. Jadi interaksi antara dua hak ini sentiasa terjadi sepanjang masa, dan dalam konteks inilah peranan pertubuhan-pertubuhan yang kita panggil masyarakat madani, civil society ini untuk terus menyuarakan kehendak-kehendak mereka secara berterusan, dan seharusnya agama atau panggil struktur kerangka keadilan itu harus mengizinkan ruang-ruang itu dipersembahkan secara terbuka dalam kerangka atau struktur perundangan sesebuah negara itu. Saya diberitahu ada sedikit perubahan penghulungan nanti. Saya minta Dr. Mujahid terus. Okey. Saya menarik ataupun tertarik dengan pandangan saudara Ihsan yang tadi menyebut tentang apa yang disamakan sebagai participatory democracy, bahawa apa yang kita ada hari ini tidak bersifat partisipatif, dan perkara ini bukan disebut hanya pada tahun 2012. Kalau kita membaca kertas kerja dan seminar-seminar yang diadakan sejak tahun 80-an lagi, isu participatory democracy ini
sudah menjadi perbahasan. Tapi malang, unfortunate for us, after long years of discussion in seminar and everything, kita tidak melihat konsep partisipatif demokrasi ini betul-betul terlaksana dan terjelma dalam sistem demokrasi di negara kita. Saya nak bagi maklum balas di atas soalan tadi bahawa contoh yang paling ketara ialah bagaimana hari ini parliamentary demokrasi itu sendiri telah disalahartikan di atas nama majority. Mereka boleh melakukan apa sahaja yang kita namakan sebagai the brutal majority ataupun majority ganas. Mungkin dalam harakah akan datang akan keluar artikel itu di mana saya telah pun menulis tentang the brutal majority. Nah, apa yang kita nak lihat, demokrasi ini bukan hanya sekadar ada parlimen, ada pilihan raya, khalas. Demokrasi sudah berjalan. Saya rasa itu bukan isu dia. Isunya ialah how the process. Bagaimana proses demokrasi itu berjalan. Nah, demokrasi ini bertentangan dengan autokrasi di mana pemerintahan itu dilakukan oleh seorang dan dia buat segala keputusan dan dia expect others to agree. Sedangkan demokrasi ini ialah satu maksud di mana kalau diterjemahkan for the people, to the people dalam kerangka barat yang menyatakan bahawa demokrasi ini adalah untuk rakyat, di mana rakyatlah yang menentukan apakah bentuk kerajaan dan bagaimanakah proses itu berjalan. Saya melihat bahawa salah satu daripada perjuangan besar Pakatan Rakyat ialah bukan sekadar menuju ke Putrajaya, tetapi lebih penting ialah bagaimana agenda reform boleh kita lakukan, especially dalam konteks participatory demokrasi, di mana kita mahu melihat demokrasi itu berjalan dengan lebih telus dalam konteks masyarakat diberi ruang. Kalau kita melihat kenapa wujudnya civil society dalam kajian barat, wujudnya civil society ialah mengimbangi kuasa besar yang ada kepada kerajaan sebagai satu check and balance. So, kepemerintahan bukan sekadar menang pilihan raya dan buat keputusan di dalam parlimen, tetapi kepemerintahan ialah mewujudkan sistem semak imbang yang lebih efektif, di mana ruang untuk menyemak imbang keputusan-keputusan yang dibuat oleh kerajaan yang sah kerana adanya majoriti dia, mesti ada satu bentuk semak imbang. Unfortunately, benda ini tidak berlaku. Terang dan jelas pada sesi parlimen yang terakhir minggu kemarin, 2 hari sudah, iaitu pada hari Khamis, kita melihat bagaimana 8 rang undang-undang dibentangkan dan diminta supaya kami meluluskannya dalam 1 hari. Hanya berbincang tentang akta kesalahan pilihan raya bermula pada pukul 10, hanya berakhir pada pukul 7. Itu baru 1 rang undang-undang. Kita nak kena selesai lagi 7 rang undang-undang. Dan rang undang-undang itu melibatkan persoalan besar seperti Publish and Printing Act, seperti AUKU. Bagaimana bisa kita duduk dalam parlimen daripada pukul 10 sampai pukul 3 pagi nak bincang tentang rang undang-undang yang kemudiannya seperti yang disebut oleh Saudara Ihsan akan menjadi satu pelaksanaan kepada 23 juta rakyat. Termasuklah SOSM, Security Offences Special Measures, yang dalam artikel saya dalam Malaysian Insider saya menyebut selamat tinggal ISA, selamat datang ISA. Tidak ada bezanya, benda yang sama saja. And they expect us to say that, look, we have gone through the democratic process, we have tabled it in the parliament, and the majority won, so this become satu undang-undang, satu undang-undang yang mesti diikuti oleh semua orang. Bagi saya, ini adalah bukan nilai-nilai demokratik dalam membuat keputusan, dan saya bersetuju parliamentary reform seperti mempunyai jawatan kuasa yang sudah pun bersedia bergerak ataupun berbincang secara proaktif sebelum sesuatu itu dibawa. Hari ini, jawatan kuasa khas perlu diminta dalam parlimen untuk dibentuk, bukan yang memang terbentuk sebagai proaktif kepada isu-isu semasa yang berlaku. So, saya rasa PR has a long way to go in terms of reforming all this parliamentary reform, then it will not be easy for us to do so after 50 or 60 years of getting used to this sort of demokrasi yang kita ada.
Saudara Mukhris menyebut tentang definisi keadilan dan kesetaraan, di mana disebut suatu contoh perhambaan. Saya memahami dalam konteks hukum perhambaan ini, dia berlaku sebagai satu realiti di mana pada waktu itu peperangan berlaku. Peperangan berlaku, maka adanya tawanan-tawanan perang. Maka tawanan-tawanan perang yang ada pada zaman itu, ya, diamalkan sistem bahawa setiap mereka yang dijadikan tawanan perang itu perlu boleh dijadikan sebagai hamba dalam konteks amalan waktu itu. Nah, oleh kerana Islam datang pada waktu itu, Islam telah memperakui perhambaan, tetapi telah meletakkan, pertama, kenapa perlu wujud perhambaan, atas sebab apa? Peperangan, tawanan perang. Kedua, bagaimanakah hamba dilayani di dalam Islam? Ia tidak bermakna seorang itu hamba maka dia tidak mempunyai hak dan sebagainya. Tapi apa yang berlaku ialah apabila sebab kepada keperluan perhambaan ini sudah tidak wujud lagi, maka sebab itulah perhambaan sudah lagi tidak menjadi isu hari ini. Pun ketika keperluan perhambaan itu perlu wujud, Islam telah meletakkan cara bagaimana kita berinteraksi dengan hamba kita. Dan lebih penting pada itu, tidak pernah berlaku dalam sejarah bagaimana Islam secara gradual, kerana perhambaan itu menjadi satu amalan pada zaman itu.